الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, warga MBI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia inayah kasih sayangnya. Kita dapat sama-sama bertemu pada tengah hari yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal saleh kita bersama insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria maupun di Palestin, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala kita juga diberikan kekuatan yang sama untuk menempuh ujian kehidupan, kerana hidup ini adalah pentas untuk diuji. Maka tidak ada daya dan upaya serta kekuatan, hanya senya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin bahawasanya dia adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang yakin yang dia adalah hamba kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Kaya, setiap kali ujian yang datang, dia akan tenang lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin Allah Ta'ala yang bersifat penyayang, yang bersifat pemurah, yang diulang berkali-kali sifat Ar-Rahmannya dalam Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Maha penyayang, Maha penyayang, Maha penyayang. Tetapi bila ujian sampai ataupun di saat kita menelusuri perjalanan hidup ini, kita rasa kita tidak disayangi. Itu hanyalah pendapat kita sahaja. Pendapat kita sahaja sebab kita tak faham the big picture of this life. Oh, cakap Jawa pula. Gambaran besar pada hidup ini. Kita anak, mana kita nak tahu apa sebab kita kena belajar taekwondo, apa sebab kena belajar matematik, apa sebab kena belajar geografi, kajian tempatan, sains. Kita tak tahu kenapa kena belajar. Hanya orang yang tahu, ataupun mungkin mak kita tahu dan cikgu tahu. Kita malas nak mengaji. Mak kata kau ngaji juga. Kenapa? Kau tak payah tanya kenapa. Kau buat je. Tapi bila kita dah besar baru tahu, oh patutlah kena ngaji. Bila kita dah lama-lama baru kita faham hakikat hidup, baru kita faham. Tapi kalau kita nak tunggu faham baru nak hadapi, ia dah lambat.
Jadi kita hadapi ia masa kita tak faham lagi, nanti fahamnya kemudian. Jadi Allah Ta'ala maha sayang kat kita. Jadi Allah Ta'ala datangkan ujian, sebab Allah tahu lepas daripada ni susah. Ya, mak ayah kita tahu hidup susah, jadi mak ayah kita ajar kita hidup berdikari, supaya kita yang senang, bukan mereka yang senang, kita yang senang. Jadi Allah datangkan ujian dalam hidup ni untuk siapa senang? Kita yang senang. Sebab apa? Sebab lepas daripada hidup di dunia ni susah. Ya, lepas hidup daripada dunia ni susah. Jadi macam mana nak senang? Cara nak senang adalah bermujahadah di dunia. Sebab Allah sayanglah tu Allah datangkan ujian. Kata Nabi SAW, hadis muttafaqun alaih, yang mana sekumpulan tawanan telah pun dihadapkan kepada Nabi SAW, tawanan perang. Di kalangan tawanan perang itu ada seorang ibu yang tercari-cari anaknya. Tercari-cari anak, lalu jumpa anak dia. Ya Allah, sayangnya ibu itu pada anak. Dia terus berlari dan mendakap anak itu, lalu menyusukan anak itu. Lalu Nabi kata kat sahabat, kamu rasa-rasalah, ibu tu dia akan campak tak anak tu nanti? Kalau ada api, ibu tu campak tak anak tu ke dalam api? Ya Rasulullah, mana nak campak? Baru jumpa, sayang. Dalam tempoh peperangan tak jumpa anak, cari dalam tawanan, jumpa anak, peluk dia, bagi susu. Sayangnya ibu tu pada anak. Kata Nabi SAW, demi Allah, sesungguhnya sayangnya Allah Ta'ala pada hamba-hambanya lebih sayang daripada ibu yang kehilangan anak lalu jumpa balik. Gitu. Jadi sebab kesayangan itulah, maka Allah datangkan ujian demi ujian demi ujian di dunia untuk kita membeli syurga, supaya senang lepas ni ke syurga. Kita hidup ni susah macam mana pun, akhirnya mati. Tapi kalau susah di alam barzakh, alam mahsyar, susah macam mana, tak ada pengakhiran, tidak ada pengakhiran. Dahlah syurga tu jauh, 50,000 sanah fasbir sabran jamila, 50,000 tahun, sabarlah dengan sabar yang cantik. Satu hari di alam akhirat seumpama 1000 tahun di alam bumi. 50,000 sanah alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari di alam akhirat seumpama 1000 tahun di alam bumi. Jadi bayangkan 50,000 kali 1000. Berapa? 50,000 kali 1000. Banyak. Beribu-ribu lah jawapan dia. Perjalanan itu akan jadi perjalanan yang sangat memenatkan kalau kita tidak ada talian hayat. Bukan kira beribu hari tahun punya perjalanan. Balik Kelantan musim raya pun dah sengsara dah. Jam kan? Siapa orang Kelantan sini? Tak ada ya? Semua mengaku KL ya? Hari raya kau nak balik Pantai Timur, Allah bercinta. Ya. Sampai ke tempat saya tu, kalau nak pilih menantu, saya boleh menantu boleh semua kecuali Pantai Timur, Ustaz. Sebab apa Haji? Pasal jauh. Tak sempat nak raya rumah saya, habis atas jalan. Belilah kau flight tiket. Kalau dia dah di sini tak apa, nak kena balik ke Kelantan pula nanti. Ni sampai ke peringkat itu, tapi tak semua ya. Kalau dah suka jadi je ya. Tapi nak kena tempuh lah jam tu, apalah sangat jam kalau dah cinta, ya tak? Kalau dah cinta bukan jam je di kita hadap, lautan api pun boleh berenang, gunung berdaki boleh dipanjat, sebab dah cinta ya. Tapi subhanallah, begitulah maknanya perjalanan yang panjang itu akan menjadi ringkas bila adanya tiket-tiket ke syurga. Tiket-tiket itu kita boleh dapatkan ketika di dunia. Apa tiket-tiket itu? Salah satunya adalah syahid fi sabilillah yang Allah sedang tawarkan kepada sahabat-sahabat kita di Palestin. Itu sampai ke situ point dia. Bila mana ada sahabat-sahabat kita jihad fi sabilillah di Palestin, Allah Ta'ala berikan mereka tiket confirm. Nah tiket, nah ambil. Allahu Akbar, tiket confirm bukan main-main.
Tingkat tu fly terus, flight direct, flight mubasyaratan, bidunin hisab, tanpa hitung. Tak ada perhitungan. Kita 50,000 tahun, nanti dia pula kesian tengok kita. Kesian kamu. Di saat aku kena bom, kamu buat tak ada apa-apa. Kesian kamu. Kita yang akan dikasihani oleh mereka. Ketika mereka terbang terus, ke depan pintu syurga. Kita nak tengok, ya Allah, lamanya jalan. Ya, kita tengah jam tu, tiba-tiba ada emergency lane tu, ada polis, neno seronok je dia jalan, tegak je. Kita je pisang kat sini, dalam panas, aircon rosak, jam pula. Azab demi azab, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya ada di kalangan umat Islam yang mana Allah Ta'ala tawarkan syurga. Tetapi kita di sini, kita lain kita punya pintu syurga. Pintu syurga kita berbeza-beza. Kalau di sana itu tawaran dia, kita mungkin dah tak ada tawaran tu. Tawaran kita lain. Bagi seorang anak lelaki, tawaran syurganya dekat siapa? Ibunya lah. Ibunya lah itu pintu syurga yang paling dekat sekali. Pintu syurga paling dekat adalah mendapat keredaan ibu. Kalau ibu tu redha, Allahu Akbar, ya. Tapi ialah keredaan ibu mesti benda yang patuh syariah lah. Kalau ibu tu jenis tak suka anak dia buat taat, tak suka anak dia tunaikan agama, tak boleh juga. Tapi ibu itu ceritanya, ibu tu adalah pintu syurga. Apa sahaja yang menyebabkan anak laki ni boleh dekat dengan pintu syurga, dia pergi. Mak dia telefon, balik jap, man, mak sakit kepala nak pergi hospital. Boleh, jap saya balik, malangkah saya datang. Jadi panggilan ibu tu panggilan syurganya. Bagi seorang suami, itulah mungkin mak dia lah. Kalau isteri, panggilan suaminya, panggilan syurganya pada suaminya. Suami itu adalah pintu syurganya. Jadi kita kena selalulah berdampingan dengan pintu syurga. Tanya, abang gimana? Nak pergi tengok bola, nak ikut pintu syurga? Duduk sebelah suami. Kenapa awak ikut saya? Saya nak dekat dengan pintu syurga. Abang gimana tu? Pergi mancing, nak ikut? Ikut lagi. Abang gimana tu? Nak pergi beli rokok jap? Ikut juga. Itu tak payahlah, ya. Ada benda ni ikut. Abang pergi main bola, awak nak ikut tak? Ikut juga. Jadi pom-pom girl. Abang tak buat dia orang lah, pening lah. Kau ni kalau star tak apa juga, kata orang kawan-kawan dia. Masalah tendang bola pun terlepas, ada pom-pom girl. Tapi maknanya gitulah. Kalau kita tahu di manakah pintu syurga itu, maka kita punya hala tuju itu akan terjurus. Ya, seorang sahabat nak berjihad, Nabi kata, kau ada mak ayah? Ada? Taat pada mak ayah. Afdalul jihad pada ketika dia itu adalah taat pada mak ayah, khidmat pada ibunya. Seorang sahabat tanya, Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Solat di awal waktu. Dia lain pula. Jihad dia solat di awal waktu. Seorang sahabat, apakah afdalul amal? Jihad yang paling bagus? Kau pergi angkat senjata, pergi perang. Jadi setiap individu itu lain dia punya pintu-pintu syurga yang dekat. Jangan kita dambakan pintu syurga yang jauh, sedangkan ada pintu syurga yang depan mata yang tidak diendahkan. Baik. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, di Palestin sedang bergolak. Kita ambil macam inilah, bayangkan seekor burung yang telah melepaskan paruh air daripada paruhnya ketika Nabi Ibrahim terbakar. Air itu tak boleh terbakar, tak boleh memadamkan api sikit pun. Tak boleh. Air daripada paruh burung, bukan air paruh burung, pilih bomba pun boleh padamkan. Air daripada paruh burung itu tak mau memadamkan api Nabi Ibrahim AS. Tetapi apa kata burung itu? Ada alasan aku nak jawab depan Allah Ta'ala. Lagi cepat alasan, lagi kemah alasan, lagi selesailah kita di hadapan Allah. Ni sekarang ni bumi Al-Aqsa, bumi Palestin dibedil, diperang, diratah oleh musuh. Apa yang kita buat? Kita memang tak payah pergi sana pasal kita tak mampu pun. Belum sampai lagi kita dah kena bom dah. Tembak pun tidak. Tak pandai. Jadi kita hanya boleh gunakan apa? Kita ada duit sikit, kita salurkan derma sikit dekat dia.
Kita jadi orang yang lebih taat, kita doakan pada dia, pada Allah Ta'ala untuk mereka. Doa, sedekah, doa, doa, sedekah. Apa tu ustaz, nanti kan ada orang tipu pula, tak sampai duit saya ke sana, kata dia. Kita kajilah sikit-sikit, lepas tu hantar je lah duit, ya? Bukan tugas kita untuk sampaikan duit tu secara, ada je orang cakap dia nak bantu, selesai dah situ, bagi je. Sepatutnya gitu. Kita tak tahu dia buat macam mana tu dia jawab pada Allah Ta'ala lah. Tapi paling kurang setiap hari sebelum kita nak makan tu, aku makan ni RM10 tau. RM2 kesian orang Palestin masuk tabung. Maksudnya sampai ke peringkat begitu kita kenangkan. Sebab kita nak jadi burung yang melepaskan air daripada paruhnya untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung Suratul Mulk pada ayat ke-28 ya, 26. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Pada ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk cakap, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku ini, kata Nabi SAW, hanyalah sebagai peringatan yang menjelaskan sahaja. Ana nadhirum mubin. Ilmu pasal hari kiamat ni Allah punya, Nabi sampaikan saja. Dan begitulah hakikat hidup kita. Kita hanya mampu mendengar peringatan. Mendengar peringatan ini adalah sebahagian daripada amalan baik, dan lebih baik kita menyampaikan peringatan, kerana itu tugas Nabi. Dalam hidup kita ni kita mesti ada nadhiran wa basyiran. Inzar, beri peringatan, dan basyir, beri berita gembira. Tak perlu nak jadi ustaz untuk kita sampaikan peringatan, tak perlu. Kita hanya perlu start je. We don't have to be great to start, but we have to start to be great. Kita tak perlu tunggu hebat baru nak mula. Kita kena mula dulu untuk jadi hebat. Apa hebat tu? Dekat dengan Allah Ta'ala lah. Saya ni segan ustaz, nanti kau ingat saya ni ustaz pula. Start je lah. Tak lah ustaz, start je. Untuk kita taat pada Allah Ta'ala, selalu pergi surau masjid. Dan Allah Ta'ala ni, kata Nabi SAW, selangkah kita pada Allah, 1000 langkah Allah pada kita. Sejengkal kita pada Allah, sehasta Allah pada kita. Berjalan kita pada Allah, berlari Allah pada kita. Ada seorang kawan saya tu, bukan kawan, dia ahli masjid. Dia jadi AJK dah masjid. AJK masjid. Yang asalnya dia tu rockers, seluar koyak-koyak rabak. Satu hari tu dia ambil gambar-gambar masjid, dia post kat Facebook, dia hashtag, dia tag masjid. Jadi Nazir pun ambil, cantik gambar ni, contact lah siapa yang ambil gambar tu, dia lah rockers tu. Lepas tu dia disuruh jadi fotografer masjid, wujudkan satu portfolio fotografer masjid. Jadi disebabkan MCO, dia je yang pandai menguruskan kamera, maka dia kena datang masjid untuk jaga kamera. Orang lain tak pergi masjid, dia wajib pergi masjid. Dia kata, ya Allah, saya tak tahulah macam mana Allah bagi hidayah kat saya ni ustaz. Saya ni asalnya ambil gambar je, memang rocker, surat kapak, surat koyak ni. Tapi sebabkan punyalah Allah nakkan saya ke masjid, dan sekali saya wajib pergi masjid. Tak ada rotation, imam pun kena rotate, saya tak payah rotate, saya kena ada. Hebat dia syukurlah, syukur. Itu salah satu perkara yang kita tak jangka. Peringatan-peringatan, dan Nabi sebut, aku ni hanyalah peringatan.
kepada manusia. Nadhirun mubin, peringatan yang jelas. Jadi peringatan yang paling baik tidak lain dan tidak bukan perihal kiamat lah. Ya, Nabi sebut ilmu itu milik Allah, ilmu kiamat itu milik Allah, dan aku ni sampaikan saja. Tidak ada ilmu yang lebih hebat berbanding sedarkan manusia bahawasanya kiamat itu ada. Kenal Allah dan adanya kiamat. Dan cara kita nak didik anak pun macam tu senang. Jadikan conversation pasal kiamat ni hari-hari sebelum dia tidur. Ni boleh buat terus balik ni kang. Sebelum tidur cakap Along ayat, sambil nak tidur tu kita buat pillow talk. Kena penting tau pillow talk. Pillow talk yang terbaik daripada ayah. Mak tak boleh pillow talk, mak dia suruh tidur je. Tidur sang ada. Bapa yang boleh pillow talk. Dalam Quran bapa yang selalu bercakap, mak tak ada bercakap. Mak tempat anak manja. Bapa kena banyak cakap. Along sejak ayat pillow talk. Kalaulah mati nanti kan, cerita pasal kiamat, cerita pasal mati dengan anak-anak ni satu benda yang sangat bagus. Ini sunnah Nabi SAW. Nanti kan dekat padang mahsyar, Abi jauh daripada Along, Along jauh daripada Abi. Jadi sebab tu Along kena jadi baik. Sebab masa tu Abi tak boleh nak tolong Along dah. Dia pun terbenung je. Lepas tu kita pun lebuh tidur. Dia masih terkebil-kebil lagi. Macam mana aku dah macam tu. Lepas tu bini masuk, bang, ayah kau yang tidur. Ayah suruh pillow talk, ayah yang lebuh. Ayah tu memang dah penat dah. Tapi memang dalam Quran, mak bercakap dengan anak sekali je peristiwa tu. Tapi kalau bapa bercakap dengan anak banyak kali. Jadi dalam secara psikologi, anak perlukan sentuhan bapa untuk kenal erti hidup. Mak dia hanya perlu tempat manja je. Tapi mak pun kadang-kadang ambil peranan bapa, bercakap banyak. Tapi bapa secara praktikalnya dia kena banyak sebut dekat anak hakikat hidup ni macam mana. Ya, sebab dia cakap penuh dengan rasional, dia tak emosional. Mak dia emosional sangat. Bapa tenang. Hidup ni memang susah, cakap kat dia. Ya, ayah dulu dibesarkan oleh nenek kau, makan gelak, makan getah paip, makan pembaris cikgu semua dapat. Berbigat-bigat tau. Kau apa sangat kau dapat. Hidup ni tak sama. Dulu ayah dulu mandi tak ada shower tau. Kalau berak tu kadang-kadang ada katak sebelah. Sabar je lah. Maksudnya benda tu bagi dia penerangan hakikat hidup. Bayangkan tengah hujan lebat ni, jamban kat belakang rumah, dengan air tak ada, katak lagi, susah hidup. Kau ni buka-buka je ada shower dah. Kalau tak ada shower tak nak mandi. Kau ni macam mana? Cakap itu heart to heart talk, man to man. Kalau anak lelaki lah. Dan kena selalu bercakap. Bagi dia sendiri yang bercakap lepas tu. Bila kita selalu open heart dengan dia, baru dia cakap. Habis sebenarnya kat sekolah kan, baru dia cakap. Sebab kita ada barrier. Dia takut bapak tu. Kadang-kadang macam bapak gorila, takutnya dengan ayah, garang. Kena ada heart to heart talk. Jadi ilmu pasal akhirat ini Allah Ta'ala yang tahu, dan menyampaikan ia adalah tugas Nabi SAW sebagai pesanan yang paling tinggi, yang paling hebat, yang hebat. Maka kita juga boleh sampaikan pesanan yang sama kepada anak-anak kita perihal tentang kematian, bagi dia sedar, bagi eye opener. Dan itulah yang Nabi sebut dekat para sahabat, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiris sabil. Hiduplah seperti orang yang asing dekat dunia atau bakal meneruskan perjalanan yang jauh. Ini semua cerita pasal akhirat, pasal mati. Ya. Badal Islam gharib fasayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islam ni mula dengan asing dan dia akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang menjadi asing. Ini semua pesanan-pesanan untuk menjadi orang yang ada self esteemnya kuat, kekuatan dalamannya kuat. Ya, baik. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram. Dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kamu selalu meminta-minta.
Maknanya orang-orang kafir, bila mana dia berada di padang mahsyar, bila dia melihat neraka, melihat azab, maka mereka jadi takut kerana mereka nafikan ia. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab dulu yang korang minta-minta dulu ni. Dan mereka bukannya secara hakikatnya, mereka bukannya tak tahu adanya kiamat, tahu. Orang yang tidak beriman, yang dah sampai berita pasal Islam, bukannya tak tahu, dia kena tahu. Tetapi pada ketika itu penyesalan sudah tidak bernilai apa-apa. Manusia seringkali tertipu ketika hidup di dunia dengan dua benda. Pertama, harta. Kedua kuasa. Ini secara umum. Banyak lagi fitnah-fitnah yang lain, tapi selalunya yang manusia hilang pertimbangan, fitnah harta, fitnah kuasa. Ada lagi fitnah wanita, ada lagi fitnah anak, banyak lagi lah fitnah hiburan. Tapi selalunya bila ada duit, dia hilang pedoman. Bila ada kuasa, hilang panduan. Dua. Ya? Jadi sebab itu tuan-tuan, kita dalam hidup ni, kita kena selalu sedar bahawasanya semua yang kita ada itu adalah pinjaman belaka. Kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala esok. Duit banyak pun Allah tanya, duit sikit pun Allah tanya. Tak ada jawatan pun Allah tanya, ada jawatan apatah lagi. Baik, sambung. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Ayat ke-28 surah Al-Mulk yang bermaksud, katakanlah, terangkanlah kepada aku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk syurga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari siksaan yang pedih? Maksudnya, selamatkanlah diri kalian kerana sesungguhnya tidak ada yang mampu menyelamatkan kalian daripada azab Allah kecuali taubat dan kembali kepada Allah Ta'ala, kepada agamanya. Lalu ditimpakannya azab dan siksaan kepada kami seperti mana kalian mengharapkan, sesama sekali tidak bermanfaat bagi kalian. Begitu. Sama sahaja, baik Allah azab kami atau mengasihani kami, maka sesungguhnya tidak ada yang tempat perlindungan bagi kami, bagi kalian daripada siksaan dan azab Allah yang pedih yang pasti akan menimpa kalian. Yang makna kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut pada ayat ke-28 ini adalah satu permohonan yang Nabi SAW panjatkan pada Allah. Terangkanlah kepada aku jika Allah mematikanlah orang-orang yang bersama dengan aku. Bukan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, terangkanlah kepada aku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, siapakah yang dapat melindungi kalian, iaitu orang-orang kafir, daripada siksaan yang pedih. Baik, ayat itu diturunkan ataupun diberikan kepada Nabi SAW untuk Nabi cakap pada orang-orang kafir, kalaulah Allah matikan kami dan orang-orang kami, iaitu para sahabat ketika itu, mati dalam keadaan baik, ataupun Allah Ta'ala seksa kami, ataupun letakkan kami di tempat yang mana Allah nak letakkan, itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalian, kalian yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di manakah tempat kalian? Hakikat perjalanan hidup di hari akhirat, semuanya itu bergantung kepada rahmat Allah. Kita nak masuk syurga, tuan-tuan perempuan, bergantung pada redha Allah. Redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu banyaklah dalam apa benda yang kita buat, termasuk jugalah ketaatan yang kita buat sampai kepada maksud redha Allah. Kita buat taat yang menghasilkan redha Allah, dengan redha Allah itu kita ke syurga. Pernah ahli abid, ahli ibadah, dia buat ibadah selama 500 tahun. Lalu ditanya kepada dia, adakah engkau nak masuk syurga dengan rahmat Allah ataupun dengan ibadah yang kau buat? Maka dia kata, aku nak masuk syurga dengan ibadah aku, bukan rahmat Allah, bukan kasih sayang Allah. Maka dia timbang amalannya dengan nikmat mata. Ini mata, berat lagi nikmat mata ni, rahmat Allah, kasih sayang Allah pada matanya lagi berat berbanding ibadahnya 500 tahun. Lalu diberikan arahan untuk dia ke neraka. Lalu dia kata, ya Allah, izinkan aku masuk syurga dengan rahmat-Mu.
Walaupun ahli ibadah tu boleh beribadah 500 tahun, tu tempoh yang sangat panjang. Tapi bila ditimbang dengan rahmat Allah, salah satunya letakkan pada mata, maka berat lagi rahmat itu. Yang kata Nabi SAW, Allah Ta'ala menurunkan satu daripada 99 rahmatnya kepada manusia. Yang kita rasai hari ni, ada kasih sayang, ada manfaat badan, kesihatan, ada masa lapang, ada kekayaan. Itu 1/99. Yang kita rasa nikmat sepaling tinggilah dekat dunia ni. Yang kita rasa kasih sayang sepaling tinggilah dekat dunia ni. Yang kita rasa sangat konten, rasa seronok sangat dekat dunia ni, itulah hanya satu daripada 99. Yang mana di sisi Allah Ta'ala, Allah sediakan yang lain itu hanya untuk orang beriman. Allah sediakan pada orang beriman ni 99 lagi di hari akhirat dan juga di syurga. Jadi subhanallah, dalam hidup kita ni kita banyak bersangka baik pada Allah Ta'ala. Kalau kita beriman, insya-Allah ada tempatnya di syurga. Tetapi kalau orang yang tidak beriman, fama yujirul kafirin min azabin alim, di manakah mereka akan pergi? Orang yang tidak beriman, tuan-tuan, kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka tidak ada tempat untuk dia pergi. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Yang bermaksud, katakanlah dialah Allah yang Maha Pemurah. Kami beriman kepada Allah dan kepada Allah lah kami bertawakal. Kelak kami akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Huwar Rahman, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah. Dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang, Maha Pemurah. Ada dua sifat ataupun dua perkara yang kita laksanakan. Yang pertama, kita jaga iman sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersungguh-sungguh. Orang yang beriman, dia mesti ada sifat tawakal. Orang yang bertawakal, mesti dia ada iman yang sempurna. Ya, kita mesti ada tawakal, kita ada iman dan tawakal. Kalau kita tidak bertawakal pada Allah Ta'ala, maka tempang iman. Kalau kita beriman tanpa tawakal, kita sombong. Ya, berusaha tanpa berdoa, sombong. Berdoa tanpa usaha, itu dipanggil malas. Ya, kita berdoa tanpa usaha, itu dipanggil malas. Berusaha tanpa berdoa, itu dipanggil sombong. Beriman tanpa tawakal, dipanggil tempang iman. Tawakal tanpa iman, haba'an manthura. Dah lah tawakal tapi tak ada iman, ya, lagi dah tak ada nilai. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan dan puan, tawakal pada Allah Ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu telah pun berusaha, maka bertawakallah pada Allah Ta'ala. Syarat untuk bertawakal mesti ada azam. Dan di saat kita bertawakal, kita zahirkan taat yang semaksimum mungkin. Kita tak boleh taat, kita tak boleh tawakal dalam keadaan kita masih lagi mengekalkan maksiat. Kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata. Dan yang terakhir kita habiskan juga, ya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, terangkanlah kepada aku, jika sumber airmu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagi kamu? Ya. Dan yang terakhir sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bertanyakan kepada kita melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terangkanlah jika air menjadi kering, siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagi kamu? Ya, maknanya kalau Allah tahan nikmat dunia, tak ada siapa boleh alirkan. Kalau Allah bagi nikmat dunia, tak ada siapa boleh tahan nikmat tersebut. Sebab tu dalam hidup kita ni, kita kena yakin Allah Ta'ala lah yang punya rezeki, punya nikmat. Jangan kita letakkan rezeki kita ni di tangan manusia. Jangan kita harapkan rezeki kita ni dan kita sangka itu adalah daripada manusia. Tidak.
Manusia tu jadi saluran sahaja. Dia panggil paymaster. Paymaster boleh daripada manusia, tapi rezeki itu milik Allah. Tidak berarti kalau kita tidak kerja di sini maka kita tak ada rezeki tempat lain. Dan rezeki itu bukan duit saja. Ya, kita dah cakap banyak kali dah. Duit boleh beli ubat, tapi duit tak boleh beli sihat. Duit boleh beli jam, tapi duit tak boleh beli masa. Duit boleh beli makanan, tapi duit tak boleh beli selera makan. Duit boleh beli katil, tapi duit tak boleh beli tidur. Duit boleh beli ubat, tapi tak boleh beli sihat. Jadi duit ni, kata almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi, huwa adna rizq, rezeki yang paling rendah sekali duit. Jadi jangan disebabkan duit dia mencuri nilai-nilai kita yang lain. Nilai ada masa dengan mak, nilai ada masa dengan anak, nilai ada masa dengan pasangan, nilai ada masa pergi tuntut ilmu. Sibuk kerja siang malam pagi petang, semayang pun tak sempat. Apa benda yang kita cari? Kita cari rezeki, tapi lupa jaga hubungan dengan Maha Pemberi rezeki. Oh, habis. Wallahu a'lam. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita berhenti di situ dan insya-Allah kita akan sambung pada surah yang lain pada siri yang akan datang insya-Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila penuhkan saf.